Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang dihormati Imam Besar Masjid Negeri Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita dengan kitab Hidayatus Salikin, yang mana kita berada pada perbahasan atau perbincangan tentang kepentingan zikir bagi ahli tasawuf, dan kita berada pada iaitu fasal pada menyatakan fadilatul zikri, adabnya dan kaifiatnya, muka surat 327, iaitu tentang segala adab daripada zikir 3 perkara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, InsyaAllah pada hari ini kita sambung bahagian syahdan. Kata-kata muallif iaitu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitabnya iaitu berjudul Hidayatus Salikin. Ini kitab Hidayatus Salikin yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Di mana kata-kata Al-Imam atau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, syahdan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin. Syahdan, dan segala adab zikir yang tersebut itu atau ini iaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya. Ini lazim orang yang berzikir dengan ikhtiarnya. Jadi dia memang niat untuk berzikir, datang dan berzikir. Adapun orang yang tiada baginya ikhtiar, maka iaitu tiada lazim baginya segala adab ini. Jadi kan disebut 3 perkara. Hendaklah dia tetap dalam keadaan diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya, dan hendaklah dihadir hatinya kerana menanti warid zikir itu, kan? Adab yang kedua, hendaklah dia menahan nafasnya daripada keluar masuk kerana ia terlebih segera pada membaiki hati dan membukakan hijab. Ini yang disebutkan, bukakan hijab dan memutuskan khatar-khatar syaitan, nafsu syaitan. Ini yang kita dah bahas tentang khawatir pada minggu lepas. Itu gangguan-gangguan syaitan ketika orang itu berzikir. Dan yang ketiga, hendaklah dia menahan dirinya daripada minum air kemudian daripada zikir itu sebab di tengah panas. So jangan terus minum. Jangan terus minum. Ini yang ketiga. So apabila kita tahu adab ini syahdan, lalu dia kata adab yang disebutkan itu bagi orang yang berzikir dalam keadaan ikhtiar. Maksudnya dia normal dan dia nak berzikir, so dia pun berzikir, tuan-tuan dan puan-puan. Ini nama dia fi halatil ikhtiar. Lalu diteruskan, ada pun orang yang tiada baginya ikhtiar. Jadi kalau dia dah tak ada ikhtiar, dalam erti maka iaitu tiada lazim baginya segala adab ini. Dia dah tak boleh kontrol dia punya diri. Dia bukan orang yang majzub, atau dia mungkin dalam keadaan berzikir sehingga zikirnya itu dia dah tak boleh kontrol, dah tenggelam dalam cinta kepada Allah SWT, iaitu dalam hanyut dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata di sini, dan hanya senya adab mereka itu taslim bagi warid. Jadi dia dah tak berlaku lagi adab-adab yang telah disebutkan, akan tapi dia dah serahkan diri pada warid apa yang terjadi tersebut. Apa yang berlaku pada diri dia, warid kita panggil. Iaitu menerima bagi barang yang datang, iaitu menerima segala sesuatu yang datang daripada zikir itu serta hadir hatinya semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah hanyut dalam berzikir, itu misalnya. Ini nama dia warid, yang warid berlaku pada dia. Dan ia bukan perkara yang mustahil terjadi, tapi dia tak boleh dibuat-buat. Kita tak boleh kita buat-buat macam mana, nama dia mempersenda agama. Yang kita berbicara pada hari ini adalah orang yang berlaku bagi dia pengalaman dia berzikir. Macam kita sebut cara nak berzikir, kita fokuskan dekat mana,
Kita zikir Allah, 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 Allah dengan harapan zikir itu melekat pada hati, mencetak hati tersebut dengan zikir. Berarti kita bagi stamp. Istilah dia macam tu, dia betul-betul lekat. Sehingga orang yang melakukan seperti ini sekali, dua kali, setiap kali dia habis zikir, dia keluar dari majlis zikir tu dah habis dah, nak balik tu zikir tu melekat, masih teringat kepada Allah SWT. Kalau terjadi maksiat depan dia, dia ingat Allah SWT, dia akan menjauh maksiat tersebut. Ini yang kita maksudkan. Zikir yang ada kesan. Nak bagi khusyuk ni macam mana? Kena dengan zikir. Macam mana dengan zikir boleh bagi khusyuk? Sebab khusyuk dia tu kerana seperti ini. Kerana efektif. Kerana diikut adab-adab tertentu menyebabkan zikir tu betul-betul efektif. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Itu dari mana? Dari situlah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab tak semua orang berzikir la ilaha illallah, malam Jumaat datang pergi dekat masjid berzikir Yasin, lepas tu zikir dia tu melekat kat hati dia. Kadang-kadang mungkin dia duk berzikir tu Allah ilaha illallah, la ilaha illallah, otak dia duk fikir, aku nak makan apa lepas ni, malam ni boleh lepak kat kedai mamak ni, besok bestnya, besok berjalan dengan family boleh apa. Dia dah duk fikir banyak benda. Dia duk sibukkan benda dia dengan benda-benda lain. Padahal lidah dia berzikir. Jadi lidah dengan akal dia dah tak sama. Tak ikut. Satu khayal, satu lidah berbunyi je. Misalan dia. Jadi kita tak nak macam tu. Kita nak betul-betul khusyuk. Bila kita berzikir, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hati kita tu betul-betul berbicara. Menggambarkan bagaimana kita nak agungkan lafaz jalalah itu. Maksud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nak melekatkan, bagaimana untuk kita mulahadzahkan segala zat, sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebut oleh Imam Sanusi di akhir Ummul Barahin. Dan lain-lain. Ini dia. Okey. Lalu iaitu menerima bagi barang yang datang daripada zikir itu serta hadir hati semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati dia semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak pergi mana-mana. Hanya hadir semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang berlaku atas lidahnya itu Allah, 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 Allah. Jadi dia dah hanyut dalam zikir dia tu sampai zikir dia yang dilafazkan itu adalah Allah, 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 Allah. Dia dah tak berhenti dah. Dia dah hanya Allah SWT yang diingat. Benda lain dah sirnakan benda lain. Ini ada dalam kitab-kitab tasawuf. Semua kitab tasawuf bila bab zikir, dia ada sampai pada maqam ini. Allah, Allah, Allah. Atau hu. Ini yang termaktub dalam kitab Hidayatus Salikin. Jadi salah satu zikir di kalangan ulama-ulama tasawuf ada zikir hu. Mungkin ada hadirin hari ini yang lihat, ini macam pelik je. Tak benar dengar zikir hu ni. Ini zikir yang pelik. Tak, jangan cepat menyalahkan. Ini Syekh Abdul Samad Falimbani yang menuliskan dalam kitab Hidayatus Salikin. Dan bukan berhenti di situ tuan-tuan, akan tapi bersumber daripada kitab-kitab tasawuf yang datang sebelumnya. Bukan satu tapi banyak. Bukan satu tapi banyak. Sehingga dikaranglah. Ada satu kitab, buku yang baru dikarang, baru dicetak dan baru diterbitkan, dan diterbitkan oleh Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Ini. Jadi buku tersebut diterbitkan di Seremban, Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Boleh beli, baru terbit. Boleh pergi sana, pergi belilah kat kedai buku, iaitu tentang zikir ini. Nama buku dia adalah Al-Hujjatul Qati'ah li jawabi mas'alati. Apa tafsir lupa, tu bahasa Arab dia, bahasa Melayu dia tentang zikir hu dan ini kena faham. So bukan terus kita tuduh ni pelik, bila pelik je kita anggap pelik je. Ini sesatlah. Pelik bagi orang yang tak pernah pergi majlis zikir. Pelik bagi orang yang tak biasa untuk berada di majlis zikir, bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain seperti Turki, seperti Syam, seperti Damaskus, seperti Mesir dan Maghribi dan lain-lain. Ada orang yang tak pernah amalkan, dia rasa pelik lah. Itu.
Jadi zikir hu. Nanti kita bahas hujah-hujah dia. Atau la. Ini dia dah hanyutlah dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni bunyi dia macam tu. Atau zikir ini awah kita panggil. Nanti kita akan syarahkan. Atau ha, ini juga atau hi, atau suara dengan tiada huruf. Suara tanda huruf atau ia menggetar-getar kerana telah ghalib atasnya zikir. Jadi apabila ini terjadi, zikir tu dah menghalibi dia. Telah menutupi dia. Dan macam tu. Demikianlah disebutkan oleh Syekhuna wa Ustazuna Al-Arif Billah Ta'ala Sayyidi Syekh, nama dia adalah Syekh Muhammad bin Sayyid Syekh Abdul Qadir As-Samman Al-Madani di dalam kitabnya An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Saya ada kitab dia. Kitab dia saya ada, cetakan lama. Ini boleh ditahqiq ulang. Jadi Syekh Abdul Qarim As-Samman Al-Khalwatiyah. Tarikat dia tarikat Al-Khalwatiyah. Dipanggil macam tu. Dia dari Al-Madani, daripada Madinah Al-Munawwarah. Ini guru kepada Syekh Abdul Samad Al-Falibani yang mengarang kitab nama dia An-Nafahat Al-Ilahiyah fi Kaifiyati Suluki Tariqatil Muhammadiyah. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan hadirin wa hadirat hafizahullah. Sekarang apabila kita membaca kenyataan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani ini, maka boleh tuan-tuan juga beli majalah ini. Majalah ini ada di Negeri Sembilan, nama dia Tasawuf Islami, terbitan daripada Pertubuhan Sahah Syekh Ja'fari. Di dalam majalah ini ada artikel muka surat 16. Muka surat 16 dengan judul Zikir dengan lafaz hu dan So dia ada dekat dalam sini dengan dalil-dalil Al-Quran Sunnah dilengkapkan di dalam risalah ini supaya kita tidak cepat melatah. Itu pertama, boleh beli. Jadi ditulis oleh salah seorang sarjana, salah seorang pelajar PhD yang bernama Ustaz Izham Hakimi Rezan, iaitu Master Universiti Al-Qarawiyyin Darul Hadis Hasaniyah Rabat Maghribi. Dan dia juga sedang menyiapkan tesis PhD dalam bidang fiqh di universiti yang sama, Universiti Al-Qarawiyyin juga, Darul Hadis Hasaniyah. Darul Hadis Hasaniyah di Rabat ni kira kenal Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad di Indonesia tu, Ustaz Abdul Samad dia panggil UAS. Ustaz Abdul Samad, UAS. Di Indonesia lah UAS lah kalau bahasa Melayu. UAS. Dia panggil macam tu. So Ustaz Abdul Samad ini dia lulusan master daripada Darul Hadis Hasaniyah, degree Al-Azhar, master Darul Hadis Hasaniyah, PhD Sudan. Itu Ustaz Abdul Samad dari Riau tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di tempat institusi yang sama. Jadi ustaz yang tulis ni institusi yang sama, dan dia juga merupakan kawan saya, sahabat saya waktu di Morocco dululah. Senior saya setahun, senior masuk Morocco, umur lagi muda lah dia saya, sebab dia masuk tu buat degree, saya tengah buat master. Saya datang untuk buat master. Sekarang dia tengah habiskan PhD dia dari Universiti Al-Qarawiyyin. So di dalam risalah yang beliau tulis ini, beliau berkata berzikir dengan lafaz isim mufrad Allah ditambah pula berzikir dengan lafaz hu ataupun amat sinonim dalam kalangan ahli tasawuf. Betul lah seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falibani. Jangan terus melatah kata ini bid'ah. Ini adalah sesat, tak pernah ada orang buat ni, tak ada dalam sumber hukum. Tunggu dulu. Maka timbul persoalan di sini, adakah berzikir dengan lafaz-lafaz ini adalah suatu yang diada-adakan bid'ah dalam syariat Islam tanpa ada sandaran yang jelas, ataupun kias sebagaimana yang telah dipersoalkan oleh beberapa golongan. Maka disebutkan di sini Syekhul Islam Sayyidi Abdul Qadir Al-Fasi dalam satu risalah telah menyebut sesiapa yang memahami istilah-istilah ahli tasawuf tidak syak lagi mereka akan memahami perkara ini, iaitu zikir dengan isim mufrad. Bagi kita cukuplah untuk mempercayai dan menyerahkan apa yang mereka katakan disebabkan pemahaman kita yang cetek. Berarti bagi yang pemahaman yang cetek, tak payahlah nak tuduh macam-macam, kita serahkan kepada mereka.
Tapi kalau ada yang merasa dia itu ulama tapi dia mempertikaikan, dia kena bacalah risalah ini. Bukan hanya baca dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Ustaz Izham ini, tapi juga membaca sumber-sumber berbahasa Arab seperti kitab An-Nafahat Al-Ilahiyah tadi dan kitab-kitab lain yang tersebut dalam buku terbitan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri-Negeri Sembilan. Yang warna hijau tu, pergi beli. InsyaAllah di situ dia bagi hujah-hujah dan sumber. Footnote dia lengkap. Bukan hanya footnote nama penulis tanpa ada nama tarikh apa, muka surat ke apa, tak ada. Dia lengkap. Dengan nama penulis, nama kitab, dengan muka surat berapa, cetakan berapa, boleh rujuk kat situ. Jadi lengkap, tak susah untuk rujuk. Ini. Lalu disebut di sini, makna berzikir dengan lafaz Zikir dengan lafaz bermaksud menterjemahkan atau mengiktibarkan penyesalan dan kesedihan dengan apa yang telah berlaku pada hari yang lepas. Rasa pedih, sedih, sesal, takut kepada Allah SWT serta mengharapkan pengampunannya saling bersatu dalam diri tatkala mereka yang berzikir dan melafazkan zikir dengan kalimah ini. Keadaan ini adalah satu bentuk taubat kepada Allah SWT yang dianggap sebagai ibadah. Itu. Jadi salah satu bentuk taubat kepada Allah SWT yang dianggap sebagai ibadah. Orang yang berada dalam keadaan ini juga disebut sebagai sedang beribadah dan berzikir. Orang yang dalam keadaan seperti ini juga disebut dengan orang yang sedang dalam beribadah dan berzikir. Tidak dinamakan suatu pekerjaan itu sebagai zikir kecuali ia dalam keadaan tazakkur. Kenapa seorang itu tak diangkat zikir? Sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah 10,000 kali. Tapi otak dia duk fikir apa? Otak dia duk fikir, nak makan apa, nak pergi mana, nak beli apa. Ini kita nak sesatkan fulan tu lah. Kita kena tulis lah. Ini fulan tu sesat. Fulan tu ni, fulan tu dah kafir. Na'udzubillah min zalik. Kadang ada orang macam tu. Lidah dia la ilaha illallah, tapi kerja dia menafikan keislaman orang lain. Ini penyakit. Ini perkara yang perlu dihati-hati pada hari ini. Boleh baca tulisan-tulisan yang tidak benar seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena lengkap kita punya sumber dan kajian tersebut. Maka dalam hal ini, zikir kecuali ia dalam keadaan tazakkur, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita nak adalah sentiasa dalam keadaan tazakkur. Dan zahirnya kita tak berhak nak kata menghubung lafaz orang yang berada dalam keadaan seperti ini sebagai haram. Haram zikir. Itu tak boleh. Kerana apa? Kerana ni kita tak tahu dia dalam keadaan macam mana. Dia tengah syauk zikir yang tertinggi. Misalan dia. Ini yang disebutkan seperti disebutkan Syekh Abdul Samad Al-Falibani dalam kitab ini. Itu adalah perbahasan tentang permasalahan zikir itu. Dan yang kedua, makna zikir pula. Zikir seperti itu yang ada di dalam tarekat sufiah. Maka adapun makna zikir dengan lafaz adalah menghadirkan kebesaran Allah SWT diiringi rasa takut yang mendalam kepadanya sehingga tidak mampu untuk menuturkan namanya. Oleh hal yang demikian terkeluar daripada lidahnya itu satu lafaz iaitu hu tu sebenarnya panjang dia huwa lah, huwa tu dia, Allah lah, Allah kembali kepada Allah, iaitu kata nama yang menunjuk kepada Allah tanpa menzahirkannya. Ini contoh dia, ini adalah zikir hu. Sebab itu dalil-dalil dia apa? Bagi ahli tasawuf, hu menunjukkan kepada kebesaran Allah SWT, mutlaknya wujud, thubut wahdaniyahnya, dan ilmu yang mencakupi segala perkara. Begitu juga hu bagi ahli zahir daripada kalangan ahli tasawuf, ia mentafsirkan kata nama yang datang selepasnya yang menunjukkan nama Allah. Jadi hu itu kembali kepada Allah. Perkara ini dikeluarkan daripada beberapa isyarat menerusi ayat-ayat Al-Quranul Karim, antaranya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa hu ar-rahman. Huwar rahman. Tiada Tuhan kamu dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, iaitu Allah,
Ar-Rahmanu yang maha pemurah, Ar-Rahimu lagi maha mengasihani. Itu. Jadi ambil bagian hu tu. Dan ini ada dalam sumber lain. Mengatakan salah satu nama Allah SWT adalah hu. Dalam kitab Hasyiah As-Sabban. Termasuk Ismul A'zam. Boleh dibaca dalam kitab tersebut. Huwa Rabbi la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa ilaihil matab. Dialah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan kepadanya jua aku berserah diri, dan kepadanya jua tempat kembaliku dan kamu semuanya. Ini pun disebut dalam ni. Qul innama huwa ilahu wahid. Dalam surah Al-An'am. Hanya sahaja Dialah sahaja Tuhan yang Maha Esa. Maka ini banyak lagi dalil-dalil yang disebutkan di sini. Dan juga selain itu Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyebutkan dalam Fathul Bari satu nukilan daripada ucapan Fakhruddin Ar-Razi daripada ahli kasyaf bahawa Ismul A'zam ialah lafaz hu. Perkara ini membawa hujah bahawa barang siapa ingin menceritakan tentang seseorang yang dimuliakan yang ada bersamanya, maka tidaklah diungkapkan di hadapannya dengan lafaz engkau telah berkata, tapi diungkapkan dengan lafaz beliau atau ialah beliau atau telah berkata. Kerana beradab dengan orang yang dimuliakan itu. Difahamankan daripada situ. Dan mungkin boleh tambah lagi di dalam kitab berjudul At-Tauhid. Saya lupa nama dia, kitab Tauhid lah. Ada satu kitab At-Tauhid yang dikarang oleh adik Imam Al-Ghazali rahimahullah bernama Sayyid Ahmad Al-Ghazali. Sayyid Ahmad Al-Ghazali dia kata apa? Iaitu Sayyid Ahmad ini dia kata iaitu zikir dia ada 3 peringkat. La ilaha illallah, peringkat kedua Allah Allah Allah, peringkat yang ketiga hu. Ini juga disebut oleh dalam kitab Kibrit Al-Ahmar, Al-Kibrit Al-Ahmar karangan Al-Aidarus. Ada satu Habib Syekh, bukan sekarang ni, zaman dulu dah ni. Dekat Tarim, dekat Hadramaut ada Syekh Al-Habib Al-Aidarus. Depan dia saya lupa Abdul Rahman Al-Aidarus atau lainnya. Dia seorang ulama hebat dan juga terkenal di Mekah dan lain-lain. Di situ juga dia menukilkan perkara yang sama. Lepas tu Ustaz, okey, hu tak ada masalah. Masalahnya Ustaz duk cakap, tu macam mana? Oh, itu memang pelik, tak pernah dengar. Bahkan ada ulama yang menafikannya, betul. Memang ada, bukan tidak diingkari. Memang ada ulama yang menolaknya. Tapi ulama yang menetapkannya juga banyak. Salah seorangnya, cerita dia, Syekh Muhammad Baqir Al-Muti'i, mufti Mesir dulu, dia meninggal lama lah, ulama besar ni. Dia termasuk yang awalnya menolak zikir kerana katanya ni tak ada daripada nama-nama Allah berzikir dia katakan macam tu. Maka dia pun memberitahu kepada Said Al-Hafiz Ahmad Al-Ghumari, Ahmad bin Muhammad bin As-Siddiq Al-Ghumari. Maka mula-mula tidak begitu dijawab, direspon. Setelah ada sampai kepadanya, maka dijawab. Kerana tarekah yang mengamalkan zikir ini tarekah Syadziliyah. Naqsyabandiyah tidak ada, tapi tarekah Syadziliyah dan Khalwatiyah. Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani ini, guru kepada Syekh Abdul Samad Kalimbani ini, bertarekah dengan tarekah Khalwatiyah yang juga merupakan persambungan daripada tarekah Syadziliyah kalau tidak salah. Okey. So, di dalam hal ini dijawab oleh Al-Hafiz Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia kata kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Jami'us Saghir tentang zikir yang tu, ada nama Allah tu, dan itu memang dia kata palsu kalau hadis yang riwayat yang itu. Akan tetapi bagi dia adalah ada sumber-sumber lain. Ada sumber-sumber lain yang mengukuhkan perkara ini. Dengan sumber-sumber yang boleh dipegang. Misalnya hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad daripada Uqbah bin Amir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin yuqalu lahu Dzubijadain. Dzubijadain innahu awwahun
wa dzalika annahu rajulun kana idza dzukirallahu ta'ala fil Qur'ani rafa'a sautahu bid-du'a. Jadi maksud dia apa? Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada seorang lelaki dikenali sebagai Zul Bijadain. Dia adalah seorang awah. Hal ini kerana dia adalah seorang lelaki, jika disebutkan nama Allah dalam Al-Quran, dia akan mengangkat suaranya sambil berdoa. Jadi kenapa itu datang perkataan apa? Iaitu kita boleh rujuk istimbat ni adalah daripada ta'awuh. Perkataan ta'awuh di dalam Al-Quran, Allah SWT memuji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menyifatkan baginda sebagai seorang awah, iaitu orang yang berkata ataupun awah. Imam Tabari berkata dalam tafsir dia, asal awah daripada ta'awuh, bermaksud merendah diri dan meminta dalam keadaan sedih dan belas kasihan. Selain itu wujudnya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan menerangkan tentang seorang sahabat baginda SAW yang dikenali sebagai Zulbijadain, menunjukkan kepada awah juga bermaksud iaitu anin, iaitu lafaz seperti berikut, seperti hadis yang telah saya bacakan. Lalu ada lagi hadis-hadis yang lain, iaitu hadis daripada riwayat Imam Ibn Ishaq dalam kitab Siyar dia, Wal Maghazi, daripada Ibnu Mas'ud, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li dzil bijadain ilzam babi falazima babahu wa kana yarfa'u sautahu bidzikri faqala amura'in huwa qala bal huwa ahadul awahin. Sungguhnya Nabi SAW berkata kepada Zul Bijadain, lazimkan engkau pintu rumah aku. Maka Zul Bijadain melazimkan pintu rumah Nabi SAW. Sesungguhnya dia selalu mengangkat suara ketika berzikir. Umar Al-Khattab berkata, adakah Zul Bijadain seorang yang suka menunjuk-nunjuk? Nabi SAW bersabda, tidak, dia adalah daripada kalangan awahin. Ini. Dan ini dijelaskan juga oleh Syekh Ali Jumaah, mantan mufti Mesir. Syekh Ali Jumaah masih hidup orangnya. Di dalam beberapa video dia mensyarahkan perkara ini. Contoh lain, Al-Hakim meninggal tahun 321 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Mustadrak, Mustadrak daripada Jabir bin Abdullah, anna rajulan kana yarfa'u sautahu bidzikri faqala rajulun law anna hadha khafada min sautihi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innahu awwah. Sesungguhnya iaitu apa? Sesungguhnya seorang lelaki Zul Bijadain telah mengangkat suaranya ketika berzikir. Seorang lelaki berkata, jikalau lelaki ini tidak mengangkat suaranya, Nabi SAW Nabi SAW bersabda, biarkanlah dia dan apa yang dia lakukan, sesungguhnya dia adalah seorang awwah, fa innahu awwahun. Dan tafsir Ibnu Abbas pun, tafsir Ibnu Abbas yang dinukil daripada At-Tabari, Imam Tabari sebut, anna Nabi SAW dafana mayyitan faqala rahimakallahu innaka kuntala awwahan. Sungguhnya ketika mengebumikan satu mayat, iaitu Zul Bijadain, nak bagi dia salam, sungguhnya Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau adalah awwah, dan lain-lain. Jadi dia bagi beberapa, dan dalam buku tersebut lebih detail dengan sumber-sumber sekunder dan utamanya. Maka dari sini kita boleh jelas, kita tak boleh terlalu mudah terus menyesatkan. Paling tidak kita mengiktiraf perkara ini khilaf, dan apabila khilaf, maka ia adalah perkara yang sepatutnya kita berlapang dada, bukan kita memilih untuk mentohmah ataupun menuduh yang tidak-tidak. Semoga insya-Allah kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa menjaga lidahnya, menjaga hatinya, menjaga segalanya, dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang fitnah. InsyaAllah kita iktifakkan pengajian kita sampai sini aja. Kita akan jumpa lagi insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.